3, 2, 1. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam UiTM di hatiku. Sebelum kita meneruskan program pada petang ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum saya meneruskan majlis pada hari ini, saya nak highlight sikit untuk semua warga UiTM dan semua yang tengah menonton. Sekiranya you guys ada apa-apa soalan, you all boleh ajukan soalan di Slido. If you can see on the Facebook live screen, you can see the Slido barcode there. So ataupun boleh masuk direct ke Slido 19444 dengan kod itu. The question will be started at 3:30 PM and link kehadiran bagi semua warga UiTM akan diberikan pada penghujung program. Alhamdulillah, dengan izin darinya dapat kita berkumpul secara maya dalam majlis ilmu pada hari ini. Saya seperti yang tertera di atas skrin, Penolong Pegawai Perubatan Unit Kesihatan UiTM Kampus Dengkil, selaku moderator pada program kali ini ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Khaldun Ismail sebagai penceramah kita pada petang ini. Before we go further, first thing first, I would like to say sorry to everyone for using bahasa Melayu and English in this session. So here I read you guys the summary of Yang Berbahagia Profesor Khaldun's background. Beliau merupakan pakar perunding perubatan kecemasan, Jabatan Perubatan Kecemasan, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. He is also the founding consultant of Remote Environmentation Consultancy Services. As you can see on the screen, best for me to highlight here is he is a part-time barista at the comfort of his cafe de balcony. As you can see on the screen also, these are few of his latte art yang serious sedap. I bet you guys you should have a try. So let's straight to the point. Dengan membawa tajuk Appropriate Safety Practices and First Aid Management for Land and Marine Animal Bites and Stings, diharap ilmu yang bakal disampaikan oleh beliau akan digunakan di dalam kehidupan seharian kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berbahagia Prof. Terima kasih Azrin. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak UiTM kerana sudi menjemput saya untuk persembahan sedikit perkongsian ilmu pada petang ini. Jadi saya tidak akan mengambil banyak masa untuk presentasi saya. Slide saya dalam bahasa Inggeris tapi saya akan menyampaikan dalam bahasa Melayu atas permintaan ramai. Jadi saya harap boleh nampak slide saya, Azrin? Yes, Prof, I can see your slide. Okay, great. Right. Jadi pada petang ini topik yang telah diberikan kepada saya adalah berkenaan dengan appropriate safety practices dan first aid ataupun bantu mula untuk kasus-kasus gigitan dan ataupun sengatan haiwan di Malaysia ya. Jadi saya telah memilih beberapa kumpulan haiwan untuk dibincangkan. Jadi sebelum kita mulakan, kita akan memberi sedikit agenda kita pada petang ini. Agenda saya ialah pertama, saya akan cuba memberikan sedikit taksiran tentang apa itu toksin, apa itu racun dan apa itu bisa. Kemudian kita akan lihat sedikit haiwan laut yang sering menyebabkan kemalangan gigitan atau sengatan, dan kita akan melihat juga beberapa haiwan darat yang menyebabkan kecederaan dan juga kematian di beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi agenda saya yang pertama ialah mengenai taksiran apa itu toksin, bisa dan racun. Jadi toksin ialah bahan semula jadi yang boleh menyebabkan
mudarat kepada mereka yang sama ada apabila masuk ke dalam badan dia akan menyebabkan mudarat, dan ini adalah dihasilkan oleh haiwan ataupun tumbuhan, ya, termasuk juga cendawan dan kulat. Jadi bakteria juga. Jadi mereka menghasilkan toksin ini sebenarnya adalah kegunaannya untuk digunakan berfungsi sebagai sama ada untuk mendapatkan makanan ataupun membunuh makanan dia, ataupun untuk mempertahankan diri. Jadi kegunaan bisa dan racun ini berbeza. Jadi bisa dan racun adalah dua komponen yang berbeza. Cara mereka disampaikan kepada sesuatu haiwan itu akan menyebabkan bahan toksin ini dikategorikan sebagai racun atau bisa. Jadi untuk racun, sesuatu compound itu harus harus masuk ke dalam badan kita dalam beberapa cara, iaitu kita makan, kita menghidu, kita diserap ke dalam kulit. Itu adalah cara racun masuk ke dalam badan kita. Tetapi untuk bisa, dia digunakan secara aktif. Jadi dia bisa ni perlu disuntik ke dalam badan kita. Okay? Kalau kita makan haiwan tu, kita mati, maksudnya haiwan tu beracun. Tapi kalau haiwan tu menggigit atau menyengat kita, kita mati, maka dia adalah haiwan berbisa. Okay? So kandungan bisa ni pula, kalau kita lihat secara khusus, dia kebanyakannya adalah terdiri daripada protein, ya, bahan protein ataupun peptides, dan dia dihasilkan daripada kelenjar yang khusus untuk racun, untuk bisa, dan disampaikan ke dalam badan kita melalui sama ada gigitan, sengat ataupun gigitan, ya. Jadi ini perlu difahami kerana kita kena faham yang bahan-bahan ini dihasilkan bukan untuk manusia, bukan kerana manusia. Bahan-bahan ini dihasilkan oleh haiwan berkenaan adalah untuk mendapatkan makanan, menghadam makanan mereka, dan ataupun digunakan untuk mempertahankan diri. Jadi manusia tidak really memainkan peranan yang besar dalam evolusi penghasilan bisa oleh haiwan. Jadi yang menghasilkan bisa ni disebabkan oleh biasanya untuk survival of the animal, okay? Dan kita manusia ni di dalam evolusi haiwan memang kita adalah yang paling lewat sekali. Jadi kita haiwan tu dah ada bisa dah digunakan bisa tu, barulah manusia tu sampai ke dalam evolusi haiwan berkenaan, okay? Jadi status untuk sesuatu haiwan itu dikatakan yang mempunyai bisa adalah dia venomous ataupun berbisa. Kalau dia tidak ada bisa, maka dikategorikan sebagai haiwan tidak berbisa. Dia tidak ada kata haiwan ni berbisa tinggi ke, berbisa rendah ke, berbisa setengah ke, tak ada. Dia haiwan ni sama ada dia ada bisa atau tak ada bisa. Itu saja kategorinya. Jadi kita apabila kita mencampur adukkan dengan efek kepada manusia, itu yang menjadi masalah, ya. Jadi haiwan itu kategorinya sama ada dia berbisa ataupun tidak, bergantung kepada dia ada bisa tadilah, ya. Yang keduanya ialah efek bisa tu. Efek bisa ni pula sebenarnya bukan hanya kepada haiwan makanan dia, tapi kita pun boleh terkena bisa, jadi efek kepada manusia. Jadi efek kepada manusia kita boleh kategorikan dalam beberapa hazard ataupun keseriusan apabila mendapat gejala bisa. Sama ada apabila haiwan itu menggigit kita, dia tidak menghasilkan apa-apa kecederaan ataupun tidak menghasilkan apa-apa masalah. Kita panggil harmless. Okay? Tidak berbahaya langsung. Ataupun jika haiwan itu menggigit atau menyengat kita, dia boleh menyebabkan sedikit gejala, sama ada sakit ataupun bengkak, tapi tidak mendatangkan masalah kecacatan ataupun kematian. Jadi ini kita kategorikan sebagai haiwan yang berpotensi menyebabkan tidak menyebabkan kecederaan yang serius, tidak berbahaya. Okey.
Tapi ada juga yang boleh menyebabkan bahaya, yang menyebabkan kecederaan ataupun kecacatan, ataupun kita panggil morbidity. Yang ini kita panggil berpotensi mendatangkan bahaya. Dan ada juga yang apabila menggigit manusia dan menyengat manusia boleh mendatangkan kematian. Jadi ini kita kategorikan sebagai potentially deadly ataupun boleh membunuh. Okey. Dan kebanyakannya bisa ni apabila dia masuk ke dalam badan kita, manusia ya, kita akan mendapat gejala sakit, kesakitan yang teramat ataupun sederhana di tempat yang digigit ataupun disengat. Okey, itu kebanyakannya. Tapi tidak semua kes gigitan atau sengatan boleh menyebabkan gejala sakit ya. Ada juga yang haiwan berbisa yang apabila menyengat atau menggigit kita tidak terasa sakit. Tiba-tiba kita mendapat gejala yang lain yang boleh mendatangkan bahaya. Jadi ini boleh menyebabkan sedikit kekeliruan lah kepada mereka yang tidak berapa faham tentang efek bisa. Okey, so kita lihat sedikit terma tentang apa yang kita panggil safety seeking behavior. Maksudnya kecenderungan seseorang itu membuat persiapan ataupun memikirkan tentang keselamatan. Ini sangat penting kerana apabila kita faham yang haiwan-haiwan yang kita nyatakan tadi yang berbisa yang boleh mendatangkan bahaya tadi, boleh mendatangkan kecederaan, kalau seseorang itu tidak mempunyai satu kesedaran tentang keselamatan, maka mungkin risiko untuk mendapatkan kecederaan itu lebih tinggi. Jadi inilah yang kita panggil safety seeking behavior. Maksudnya kita ada kesedaran untuk mengurangkan risiko daripada menerima kecederaan daripada gigitan dan sengatan haiwan berkenaan. Contohnya, katalah kita nak pergi camping, kita mungkin akan menemui haiwan berbisa seperti ular dan sebagainya. Kalau kita tidak memikirkan tentang cara nak mempertahankan diri kita ataupun memastikan kawasan yang kita pergi bercamping itu selamat, maka obviously mungkin kita pun dapat risiko lebih tinggi untuk digigit oleh ular berkenaan. Ataupun mungkin masuk ke kawasan yang berbahaya seperti jungle trekking dan sebagainya, boleh bertembung dengan haiwan-haiwan liar yang lain. Jadi kalau kita tidak ada kaedah mempertahankan diri sebelum kita masuk ke kawasan berkenaan, maka risiko mendapat kecederaan itu lebih tinggilah. Dan appropriate safety seeking behavior ni sebenarnya kita perlu jadikan sebagai kita punya habit ya, kita punya sebagai culture, kita punya kebudayaan keselamatan. Jadi kalau kita contohnya kalau kita lihat orang-orang di Jepun, mereka mempunyai culture of safety yang tinggi. Mereka sentiasa memikirkan secara proaktif macam mana untuk mengurangkan risiko daripada mendapat kecederaan ataupun mendapat musibah. Jadi apabila mereka ada kesedaran tu, culture tu dah ada, maka dia akan menggunakan beberapa strategi, memikirkan strategi tertentu untuk mengurangkan lagi. Contohnya katalah Jepun tu tinggi dia punya kadar gempa bumi kan. Jadi mereka menggunakan kaedah saintifik untuk memastikan bangunan-bangunan mereka lebih selamat. Itu strategi yang mereka guna. Selalu mengadakan drill tertentu untuk contohnya menghadapi tsunami. Mereka mengajar daripada kanak-kanak daripada sekolah macam mana untuk mengikut ataupun memahami siren-siren tertentu tentang untuk mendapatkan untuk pergi ke tempat yang lebih selamat ya. Contohnya lah. Jadi culture tu penting, dan apabila kita ada culture, kita ada budaya keselamatan, kita boleh mungkin mengadakan strategi keselamatan yang lebih tinggi dan lebih baik. Ini adalah yang penting untuk kita fikirkan tentang masalah gigitan ataupun serangan daripada ataupun gigitan atau sengatan daripada haiwan-haiwan yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Satu lagi aspek yang penting ialah health seeking behavior. Tadi tentang keselamatan ya. Sekarang kita memikirkan tentang kesihatan pula. Jadi dari segi kesihatan kita panggil health seeking behavior. Apabila kita telah mendapat ataupun kita perceive, kita memikirkan kita telah menerima satu kecederaan daripada sesuatu
gigitan ataupun serangan haiwan tu, apa yang perlu kita buat? Setengah orang kalau yang tidak ada kesedaran yang tinggi tentang kesihatan ni, dia tidak mungkin buat apa-apa, dia just duduk rumah sendiri, treat themselves ataupun pergi ke dukun, for example, tidak pergi kepada mendapatkan perawatan yang lebih selamat dan khusus dan lebih terjamin. Jadi kesedaran ini juga penting. Bukan sahaja prevention, tetapi apabila berlaku musibah dan kecederaan berlaku ataupun illness yang berlaku, mereka perlu fikirkan ke mana mereka nak pergi. Dan apabila sudah pergi kepada perawatan tertentu, adakah mereka akan teruskan dengan perawatan berkenaan. Jadi ini sangat penting. Jadi yang penting di sini ialah healthcare system sesuatu negara itu perlulah boleh menampung ataupun memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk pergi mendapatkan perawatan. Jadi contohnya dalam hal gigitan dan serangan haiwan berbisa, jika orang itu telah terkena gigitan, for example snake bite ataupun gigitan ular, mereka tahu ke mana nak pergi. First thing is actually about knowing and aware yang kita ada healthcare system yang bagus dan mereka boleh mendapatkan perawatan yang optimum. Ada disediakan ubatan-ubatan tertentu seperti antivenom dan sebagainya. Jadi dengan ini dengan adanya healthcare system yang bagus ini boleh menyebabkan keyakinan yang lebih tinggi lah di dalam masyarakat untuk pergi mendapatkan perawatan yang lebih optimum. Jadi di Malaysia, alhamdulillah, setakat ini kita mempunyai sistem yang bagus dan kita dapati kebanyakan mangsa yang telah terkena gigitan haiwan dan serangan ataupun sengatan haiwan berbisa ni akan pergi mendapatkan perawatan di Jabatan Kecemasan, ataupun memanggil ambulans untuk mendapatkan perawatan. Okey, so itu adalah mukadimah saya yang penting. Jadi kita akan sekarang lihat lebih khusus kepada contoh-contoh haiwan berbisa dan beracun di laut, jadi bukan beracun, berbisa. Jadi haiwan-haiwan yang berbisa di laut ni sebenarnya mereka mempunyai sengatan ataupun gigitan yang boleh mendatangkan masalah lah. Contohnya di sini kita lihat ada dua kumpulan yang besar, iaitu kumpulan ikan yang mempunyai sengat ataupun stinger fish, ataupun haiwan yang bukan ikan. Okey, kita lihat satu persatu. Contoh haiwan yang kerap boleh mendatangkan kecederaan di Malaysia ialah ikan yang kita panggil ikan batu ataupun stonefish. Stonefish ni ada banyak di pesisiran pantai di Malaysia dan cara orang mendapat kecederaan ialah dengan berjalan tanpa pakai kasut dan sebagainya, terpijak stonefish ni. Stonefish ni rupa dia tak menarik langsung. Rupa dia sangat buruk. Contoh macam ni, ini adalah haiwan ikan yang betul yang dipancing di pesisiran pantai Port Dickson, dan seseorang itu telah menangkap ikan ni, dibawa balik ke rumah untuk diberikan kepada isteri untuk masak, dan isterinya tidak memakai glove yang bagus dan terus memegang ikan ni. Ikan tu dah mati, tapi dia punya sengat yang di atas kepala dia tu dia boleh menyebabkan sengatan yang sangat sakit apabila terkena cucukan di tangan. Jadi bukan setakat kita terpijak apabila di laut, tapi apabila kita memegang ikan ni pun kita mendapat risiko untuk terkena sengatan ini, dan sengatan ini sangat-sangat sakit. Ada juga ikan yang lain yang boleh mendatangkan kecederaan, iaitu contoh ikan pari. Ikan pari ini contohnya sengatan dari ikan pari. Ikan pari dia punya sengat di ekor dia. Jadi dia bila merasakan bahaya dan sebagainya, dia akan melibaskan ekor dia. Dan di ekor ni ada sengat, dan sengat ni apabila terkena kita punya kaki ataupun tangan, dia akan mudah patah. Dia tercucuk dan mudah patah. Jadi ini contoh sengatan yang kita dapat juga dari pesakit. Pesakit ini dia seorang nelayan. Jadi dia menangkap ikan pari itu dalam dia punya net, dan dia cuba melepaskan ikan pari itu dan terkena cucukan di kaki dia. Jadi
sengatan ni patah dan masuk ke dalam tisu. Jadi dia datang dengan kecederaan foreign body, ya, ada benda asing di dalam tisu dan perlu memerlukan perawatan surgery untuk surgery untuk mengeluarkan sengatan stinger ni, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh ikan yang boleh mendatangkan mudarat jika sekiranya terkena sengatan mereka. Jadi apakah yang kita boleh lakukan, ya? Contohnya untuk mempertahankan diri, biasanya kita akan pastikan kita ada warning sign lah. Kawasan tu contohnya di kawasan pantai, pesisiran pantai yang kita pernah jumpa ikan stonefish ni, kita kena letakkan signboard, perlu berhati-hati memakai kasut sebelum masuk ke dalam air dan sebagainya. Tapi kita dapati orang yang memakai kasut macam kasut getah ni, kasut getah boot ni, biasa orang pergi hiking lah kan, pakai kasut getah ni. Tapi stinger daripada ikan pari tu pun boleh tembus kasut getah ni, ya, apabila dia terpijak. Betapa kuatnya dia punya sengat tu. Jadi itu pun boleh mendatangkan mudarat. Tapi sekurang-kurangnya dia sudah memakai pakaian tertentu untuk sebelum masuk ke kawasan yang ada warning sign tentang kehadiran ikan stonefish ni lah. Ikan pari itu kita tak boleh nak kata apalah, kita kena cakap berhati-hati je lah, ya. Kita takkan nak suruh nelayan tu tak pergi tangkap ikan kan. Jadi itu mata pencarian dia. Nak tak nak dia kena pastikan bila dia kita nasihatkan supaya orang yang memegang ikan pari ni berhati-hati apabila mengeluarkan daripada sangkar ataupun daripada jala dia, ya. Dan of course awareness about the stonefish. Setakat ni belum ada kematian daripada stonefish ni, tapi dia boleh menyebabkan kesakitan yang teramat, ya. Jadi mereka digalakkan untuk terus pergi ke Jabatan Kesemasan untuk mendapatkan perawatan yang bagus. Jangan merawat sendirilah. Dan pain score yang biasanya kita dapati daripada orang yang terkena sengatan ikan stonefish ni sangat-sangat sakit lah, antara 8 dan ke 10/10 daripada mata kesakitan yang kita beri, ya, pain score. Okey, so ini contoh ikan yang ada bisa dan boleh menyebabkan kemudaratan kepada manusia. Bagaimana pula dengan haiwan yang bukan ikan? Haiwan bukan ikan ni yang paling famous yang boleh datangkan kecederaan dan kematian adalah daripada obor-obor. Dan obor-obor di Malaysia sangat banyak, ya. Ada banyak jenis spesies obor-obor. Dan obor-obor yang paling bahaya kepada manusia adalah kita panggil box jellyfish. Obor-obor kotak yang kita lihat ni, ni dia panggil box jellyfish sebab bentuk dia macam kotak. Dia ada 4 segi, ada 4 corner, di mana di setiap corner tu ada tentacle. Dan tentacle ni lah yang paling bahaya. Apabila terkena kulit kita, dia akan jadi melepuh macam ni, ya, macam terkena besi dawai panas. Jadi sekiranya kawasan kulit kita yang terkena ni sangat banyak atau membesar, dia boleh menyebabkan seorang itu jantung dia terus berhenti, cardiotoxicity, okay, dan boleh menyebabkan kematian. Ini satu kes yang betul, berlaku di Langkawi beberapa tahun yang lalu. Seorang turis daripada negara asing berenang di Langkawi dan terkena sengatan, ya. Dia tidak nampak obor-obor tu. Kalau kita lihat obor-obor tu transparent, ya. Jadi memang susah nak nampak dalam air, ya. Kita tengok macam okey je, tapi bila kita berenang tiba-tiba akan rasa tersengat dan sangat sakit. Bila kita keluar daripada air, kita mungkin ada tentacle yang masih melekat lagi di kawasan kulit. Jadi jellyfish ni sebenarnya, box jellyfish ni memang telah dicatatkan mempunyai bisa yang sangat berbahaya kepada ikan, ya. Jadi kita sebenarnya bukan makanan untuk jellyfish ni, tapi kita adalah kita panggil accident, kes-kes accident sebenarnya. Jellyfish ni bukan nak datang sengat-sengat kita, tidak. Dia hanya menggunakan sengat ni untuk mendapatkan makanan, iaitu makanan dia ikan. Jadi ikan tu apabila terkena sengatan dan bisa yang diberi itu sangat sangat kuat, ya. Dia punya potensi dia boleh menyebabkan ikan tu paralyzed dalam beberapa saat sahaja. Jadi itu membolehkan dia menangkap ikan dengan mudah lah. Tapi kita ni bila dalam air, jellyfish ni pun tak nampak kita, kan. Jadi kita pun boleh terkena juga. Ini adalah accident sebenarnya. Antara haiwan lain yang boleh menyebabkan sengatan dan ataupun gigitan ialah seperti fire coral. Coral ni ialah
batu karang pun boleh menyengat kita. Octopus ataupun kita panggil sotong gurita, dia ada panggil blue ring. Dia ada pattern ring ataupun pattern cincin bulat-bulat atas kulit dia berwarna biru. Jadi dia hanya mengeluarkan pattern biru ni apabila dia rasa terancam. Jadi bila dia rasa terancam, dia akan berikan warning supaya kita jangan pegang dia. Tapi manusia ni pula dia lihat sotong ni keluarkan warna biru tu nampak cantik. Jadi dia pun pegang dan mengambilnya. Bila dia letak ke atas kulit dia dan sebagainya, dia akan menggigit kita. Jadi sotong gurita blue ring ni dia boleh menyebabkan juga paralisis, menyebabkan sistem saraf kita, sistem pernafasan dan sebagainya boleh terhenti. Jadi kita akan paralyzed dan tidak boleh bernafas. Dan cara itulah yang biasanya orang akan mati sebab tidak boleh bernafas. Satu lagi haiwan yang boleh menyebabkan sengatan yang kita panggil cone snail. Ini snail ni kita panggil siput laut ni. Dia typically the cone snail, dia pun mempunyai bisa yang sangat tinggi yang boleh menyebabkan paralisis. Jadi apa yang kita biasanya nasihatkan untuk orang awam supaya berhati-hati bila ke laut. Kita kata prevention is better than cure lah. Jadi cara mana kita nak mempertahankan diri kita dengan memakai pakaian suit yang sesuai macam ni untuk kanak-kanak dan ada juga untuk orang dewasa. Okey, dan dengan memakai baju renang ni, sengatan daripada obor-obor tu tidak akan terkena kulit dan mereka tidak akan dikena sengatan lah. Itu cara yang terbaik lah. Antaranya yang lain ialah juga macam yang stonefish tadi, ada warning sign di kawasan-kawasan perairan yang mungkin ada jellyfish, box jellyfish ni, perlulah ada signage yang mengatakan perlu berhati-hati. Dan biasanya kalau kita pergi ke kawasan pergi ke hotel-hotel di tepi pantai, mereka ada menyediakan ruang khas yang ada netting yang telah dipasang jala supaya jellyfish itu tidak masuk ke kawasan itu dan kawasan itu selamat untuk mandi-manda. Jadi itu adalah salah satu usaha yang perlu dipertingkatkanlah untuk kita punya tourism. Antara yang lain ialah jika kita terkena sengatan obor-obor ni, kita sebelum kita mengeluarkan tentacle yang ada di kawasan tu, sebelum kita touch, kita buat apa-apa, kita cuma spray atau curahkan cuka makan saja. Jadi kita mempunyai kempen ni, kita panggil bawa cuka makan apabila berkelah. Jadi sebelum pergi berkelah, bawalah cuka. Setakat nak makan cuka tu untuk mi goreng, boleh gunakan untuk mi goreng, dan kita boleh gunakan cuka tu juga untuk first aid jika terkena sengatan obor-obor. Jadi cuka tu akan memastikan yang bisa yang belum lagi deactivate ke dalam tidak masuk ke dalam kulit kita. Kita selamat untuk memegang tentacle tu dan membuangkannya. Itu saja. Cuka ni dia bukan meneutralkan bisa, tidak. Dia hanya memastikan bisa daripada obor-obor yang belum masuk ke dalam badan kita, belum masuk ke dalam badan kita, daripada dia activate dan masuk ke dalam badan kita. Itu saja fungsi cuka. Okey. Selain daripada cuka, tidak ada banyak benda yang kita boleh buat. Kita hanya bawalah mangsa ke Jabatan Kecemasan. Okey. So kita ada mengeluarkanlah pamphlet do and don'ts ni, apa yang perlu dilakukan sekiranya terkena sengatan bisa. Jadi setakat ni memang ada kes-kes sengatan terutamanya di Sabah, di Langkawi, tentang sengatan box jellyfish, dan memang ada kematian, kes-kes kematian juga ya. Okey. Okey, selain daripada haiwan laut, haiwan yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita ialah yang kita panggil haiwan serangga. Kata serangga tidaklah, ada banyak lagi selain dari serangga, arthropod yang lain. Jadi for example, lebah, tebuan, kalajengking, lipan, laba-laba. Ini yang haiwan yang keraplah kita dapati orang terkena sengatan. Yang paling kerap saya rasa mungkin nyamuk dan semut lah kan. Jadi mereka adalah tergolong dalam kumpulan arthropod juga.
Jadi apabila kita encounter this animal, contohnya yang ini sarang tebuan, janganlah kita mendekati kawasan berkenaan ataupun kanak-kanak biasanya dia akan ambil batu baling. Itu lagi bahayalah. Jadi ini kes yang betul, kes yang berlaku. Kita lihat kanak-kanak ini terkena banyak sengatan tebuan. Kita lihat ni bukan hanya satu tapi satu badan dia. Jadi lagi banyak sengatan yang seorang tu kena, lagi bahayalah dia punya risiko mendapat gejala daripada bisa, ya. Dan kanak-kanak ini sebenarnya telah pun meninggal dunia selepas terkena sengatan ini. Very unlucky child. Jadi tebuan yang biasa kita lihat di Malaysia kita panggil Vespa affinis. Ini contoh tebuan. Berbeza dengan lebah. Lebah ni hanya dia boleh menyengat sekali saja. Tapi tebuan, seekor tebuan boleh menyengat kita banyak kali. Jadi kanak-kanak ni dia terkena sengatan daripada tebuan. Dia banyak kali dia kena. Tapi itulah dah nasib malang, ya. Banyak sengat yang diterima, maka banyaklah bisa masuk ke dalam badan dia. Jadi untuk haiwan-haiwan yang boleh menyengat arthropod ni, apa yang kita boleh mungkin improve lah. Jadi masyarakat kita kena pastikan yang kita aware lah. Jangan macam tadi jumpa sarang tebuan, janganlah pergi jolok sarang tebuan tu. Mintalah bantuan keselamatan. Yang ni kita ada menggunakan peralatan khas dan juga pakaian khas untuk menetralisasikan tebuan-tebuan berkenaan. Ataupun kita ada juga grup yang kita panggil bee lovers. Kita kawan kepada lebah. Lebah ni sangat penting. Kalau tak ada lebah, kita tak ada bunga dan tidak ada buah-buahan. Jadi lebah ni sangat penting untuk makanan kita. Jadi kita sebenarnya tidak membunuh lebah. Jadi kita ada movement sekarang, kita panggil bee lovers. Kita memanggil bantuan supaya mereka memindahkan lebah tu kepada tempat yang lebih selamat. Lebah ni menghasilkan madu, jadi dia adalah sangat tinggi nilai komersial dia berbanding dengan tebuan. Okey, jadi itulah antaranya beza, antara awareness yang kita perlu ada tentang macam mana kita nak handle lebah dan tebuan, ya. Jadi biasanya yang menyebabkan kematian ialah kanak-kanak yang terkena sengatan daripada tebuan. Tapi kita ada pernah dengarlah kanak-kanak meninggal kerana sengatan daripada lebah juga, ya. Okey, jadi apa first aid yang kita boleh buat untuk sengatan daripada arthropod ni, termasuklah juga daripada semut, daripada tebuan, lebah dan wasp. Wasp ni ialah angkut-angkut. Ada setengah-setengah angkut-angkut tu boleh menyengat juga. Jadi kita biasanya akan pastikan mereka dibawa ke kawasan yang lebih selamat lah. Alihkan daripada kawasan yang lebih yang ada lebah tadi ataupun tebuan tadi, dan dibawa ke Jabatan Kecemasan dengan segera. Dan mungkin seorang itu mungkin kena sekali sengatan daripada semut, mungkin tak ada apa-apa. Tapi kalau seseorang itu telah tahu yang dia ada alahan, pernah kena ada alahan kepada sengatan ataupun gigitan dari semut ataupun sengatan dari lebah dan tebuan, walaupun satu sengatan yang dia kena, dia boleh menyebabkan alahan tu datang. Itu kita panggil anaphylaxis, anaphylactic reaction. Ini boleh mendatangkan bahaya kepada mereka, bukan daripada direct effect daripada sengat bisa lebah tu, tapi daripada reaksi badan kita kepada bisa lebah tu. Jadi dia ada dua masalah kat sini. So kalau datang mungkin dapat perawatan lebih awal, contohnya kanak-kanak ini terkena sengatan daripada lipan. Kanak-kanak ini dia kena gigit lipan dekat muka, kat bibir dia tu. Dia terkena sengat lipan, gigitan lipan, mak dia terus bawa ke hospital sebab kanak-kanak ini dalam kesakitan, muka dia satu muka bengkak. Jadi bila sampai ke Jabatan Kecemasan, kita bagikan ubatan tertentu dan kita membuat perhatian, mengambil darah, cek darah dan semuanya. Kanak-kanak ini telah pulih dalam masa 24 jam. Ini antara ini 24 jam saja perbezaan. Kerana mereka mendapatkan perawatan yang lebih bagus di Jabatan Kecemasan. Okey, so itu adalah contoh haiwan daripada arthropod. Haiwan seterusnya yang saya nak cerita sikit ialah tentang ular. Haiwan darat ialah ular. Ular antara banyaklah haiwan darat yang lain boleh datangkan bahaya, tapi kita dapati ular ni adalah a bit more serious.
Seriusnya kita memang ada kes gigitan dan gigitan daripada ular yang berbisa dan juga kecederaan daripada ular yang tidak berbisa juga. Contohnya ular sawa tidak berbisa tapi boleh mendatangkan kecederaan yang sangat serius juga. Kes gigitan ular ni sangat serius sebenarnya tapi tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Dan kebanyakan negara di dunia telah dikategorikan sebagai kecederaan yang dipandang remeh ataupun neglected. Jadi di peringkat antarabangsa di WHO, saya involve juga dalam usaha ni. Di WHO telah mengeluarkan what we call snake bite envenomation strategy for preventing and control. So dalam ini kita memberikan beberapa panduan supaya negara-negara yang ada mempunyai risiko gigitan ular, kita bercadang untuk mengurangkan 50% daripada cases kematian daripada gigitan ular. So memang kes kematian daripada ular di seluruh dunia sangat tinggi, ya, tapi tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Jadi di Malaysia, alhamdulillah, kita telah mulakan sebenarnya usaha kita untuk berkempen tentang ular ni sebelum WHO lagi, ya, mengeluarkan roadmap ini. Tapi mungkin ramai tidak aware. Kita di peringkat kebangsaan telah mengeluarkan guideline kepada para doktor untuk snake bite. Kita mengeluarkan juga land snake or medical importance gallery supaya doktor dan orang awam dapat mengenali, ya, ular-ular Malaysia dengan lebih baik. Sebenarnya ular-ular di Malaysia ni sangat cantik, ya. Ini antara contoh-contoh ular yang kita dapati daripada usaha research yang kita buat. Ular-ular yang kerap menyebabkan gigitan kepada manusia, ular berbisa, antaranya ialah ular kobra, ular kita panggil ular senduk, ular pit viper, ular kapak. Ada beberapa jenis ular kapak. Kita ada banyak ular kapak yang di atas tanah dan juga di atas pokok. So ular-ular ni sebenarnya mempunyai bisa dan mereka mempunyai bisa yang tertentu menyebabkan gejala-gejala bisa yang tertentu. Jadi mungkin untuk orang awam yang kita hanya galakkan tindakan bantu mula ataupun tindakan awal first aid sangat simple, sangat mudah, iaitu mengurangkan pergerakan dan dibawa ke Jabatan Kecemasan dengan segera. Jadi memang sebenarnya tidak banyak yang orang awam boleh buat di luar hospital untuk perawatan gigitan ular. Jadi kita hanya menggalakkan seseorang itu terkena gigitan untuk bertenang dan meminta bantuan untuk dibawa ke hospital dengan segera supaya doktor dan perawat boleh membuat pemantauan yang lebih detail dan memberikan ubatan, contohnya antivenom sekiranya perlu. Tidak bermakna semua gigitan ular itu memerlukan antivenom, ya. Jadi memerlukan daripada pemerhatian para doktor, mereka akan memberikan treatment yang sesuai untuk sakit. Okay, tidak semua kes gigitan ular memerlukan antivenom. Ini kena faham. Okay, dan kita ada juga mengeluarkan panduan untuk what to do and not. Jadi simple sebenarnya perawatan bantu mula untuk snake bite. Okay, so last kali dalam usaha kita berbincang pada hari ini ialah kita nak cuba mengurangkan lagi kepercayaan yang tidak betul di dalam masyarakat kita. Kita panggil myth busting, ya. Myth busting ni banyaklah kita punya myth ataupun fakta yang salah dalam masyarakat kita. Sangat lama kita telah diberikan macam-macam ceritalah daripada tok nenek moyang kita dulu sampailah sekarang, ya. Jadi benda-benda ni sebenarnya kita dalam usaha untuk memastikan masyarakat kita lebih aware. Jadi usaha ini telah dirajui oleh kumpulan doktor yang terpanggil Remote Envenomation Consultancy Services. Beberapa orang doktor pakar daripada beberapa negeri di Malaysia. Setakat ni kita ada lebih kurang berapa orang tu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 13 orang setakat ni doktor pakar di Jabatan Kecemasan yang khusus memberikan khidmat nasihat kepada para doktor dan masyarakat tentang cara perawatan yang lebih optimum untuk semua jenis kecederaan daripada bisa, ya. Jadi masyarakat
kalau orang ramai sebenarnya jika hendak mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, bolehlah pergi melayari laman web Malaysian Society on Toxinology. Ini addresnya mstoxinology.blogspot.com. Banyaklah maklumat yang boleh didapati daripada website ini ya. So ini ada sedikitlah apabila kita telah tahu benda yang betul dan melihat cara yang betul, tapi kita masih lagi mempercayai benda-benda yang tipu, maka kita mungkin dikategori sebagai orang yang bodoh lah. Tapi saya rasa ramai di sini pada hari ini dan masyarakat Malaysia pada umumnya tidak tergolong dalam kumpulan inilah. Kita masih boleh berfikir dan membuat reasoning yang bagus ya. Jadi itu sebabnya antara usaha yang telah dilakukan pada hari ini, dan saya dengan itu mengucapkan banyak terima kasih kerana memberikan peluang untuk kita berbincang dengan lebih lanjut tentang isu safety and also first aid for biosensitive pada petang ini. Sekian, terima kasih. Wow, amazing. Thank you so much, Prof, for a great discussion on this topic. So, let's straight to the point. Sekarang kita go to Slido untuk go through a few questions. Actually, banyak question, Prof. Okay. Silakan. Okay, so kita pick. So, soalan pertama, Prof. Boleh Prof nyatakan contoh ubat-ubatan asas yang perlu ada dalam first aid kits untuk sengatan haiwan berbisa? Okay, so sebenarnya tidak banyak yang perlu ada. Yang ada yang kita mungkin boleh bawa sekiranya sebagai bantuan asas yang saya cakap tadi, kebanyakan orang akan merasa sakit kan. Jadi mungkin sebelum kita bawa ke kecemasan dan hospital, kita mungkin boleh memberi sedikit analgesia. So contoh yang analgesia yang orang ramai boleh bawa dalam first aid kit ialah Panadol kan. Itu yang paling asas lah. Antara yang lain ialah ni ubatan ya. Dia tanya soalan ni ubatan kan. So Panadol, okay. Dan ada orang boleh menggunakan krim juga ya, hydrocortisone atau steroid cream untuk topical, contohnya sengatan daripada semut, sengatan daripada lebah dan sebagainya, dia akan menyebabkan bengkak kan. Kalau sengat, kita mungkin boleh sapukan krim hydrocort kat situ lah. Selain daripada itu tidak ada yang lain lah. Antara ubat yang lain contohnya katalah luka, itu adalah ubat luka yang general, kita panggil Flavin dan sebagainya, yang warna kuning tu, ubat yang warna kuning tu. So itu contohnya katalah terkena gigitan yang menyebabkan luka yang besar, contohnya gigitan daripada ular python ya, jadi mungkin ada menyebabkan pendarahan dan sebagainya, kulit terkoyak ya, kita boleh letakkan sedikit pressure supaya darah tu berhenti, dan mungkin kita letak sedikit Flavin di gauze dan cover tempat tu dan bawa ke hospital. Jadi tidak banyak sebenarnya ubatan yang perlu disediakan di dalam first aid kit box untuk sesuatu. Yang penting ialah pastikan pesakit tu tenang dan dibawa ke hospital dengan segera. Okay, alright. So sekarang saya present, izinkan saya present the screen untuk buka Slido. Okay. Can you guys see my screen? Yeah. Okay, alright. Now I open this one. Okay, alright. So tadi soalan first dah nampak. Soalan 2, sorry, I have to skip sebab out of the topic. Soalan 3, mari kita tengok. Adakah mangsa, yes Prof, I suka soalan ni. Adakah mangsa sengatan haiwan berbisa perlu melakukan bantuan awal seperti mengeluarkan bisa terlebih dahulu atau perlu mengikat pada bahagian sengatan ular? Apakah langkah yang sesuai bila menghadapi situasi seperti ini? So dia tanya perlu ikat ke tidak atau perlu tak keluarkan dulu bisa tu? Okay, sebenarnya dua-dua benda tu tidak perlu dibuat. Jadi dalam presentasi saya tadi ada first aid advice. Cara yang paling mudah untuk memastikan bisa tidak merebak ke tempat yang lain ialah mengurangkan pergerakan. Jadi mengurangkan pergerakan ni mulanya kena bertenang. Kemudian kita boleh menggunakan ando ataupun sebagainya untuk pastikan kawasan digigit tidak bergerak dan dibawa ke hospital. Jangan pula suruh sakit berlari atau berjalan pergi ke hospital lah. Kita yang bawa kan. Jadi dia akan mengurangkan lagi pergerakan. Jadi kita ada banyak lah. Ini semua daripada kepercayaan dulu kan. Kita hisap
sedut, kita potong, keluarkan darah, picit, kita nak cuba keluarkan bisa. Sebenarnya benda-benda itu tidak mengeluarkan bisa langsung. Dan juga sekarang ni ada juga orang beli alat yang moden yang boleh contohnya menyedut, katanya lah macam bekam tu, dia kata menyedut bisa keluar. Sebenarnya kajian kita buat tidak menunjukkan bisa yang keluar hanya darah saja, bukan bisa. Jadi memang tidak efektif langsung lah alat-alat ni. Jadi itu saja yang saya rasa mudah nak dibuat, ialah mengurangkan pergerakan dan dibawa ke hospital dengan segera. Jadi tidak perlu hisap, tidak perlu intervensi di kawasan yang kena gigit tu, tidak perlu buat apa-apa. Kurangkan pergerakan pasangan tu mungkin dan bawa ke hospital. Okay. Seterusnya soalan, boleh tak sekiranya terkena sengatan obor-obor? I think this one Prof dah memang bagi tahu awal tadi, menggunakan cuka. Yes, the answer is yes. The answer is only cuka. Dulu kita dengar lah orang kata yang paling famous lah, kencing di tempat yang kena sengatan tu untuk kurangkan sakit. Sebenarnya tidak efektif dan boleh menyebabkan lagi banyak isu lah, jangkitan kuman dan sebagainya. Kalau kita tengok tadi gambar yang saya tunjuk, yang kecederaan tu memang banyak kulit yang terekspos, jadi kuman boleh masuk. Jadi dengan kencing dan kita sapu pasir lah, kita letak macam-macam lah dekat tempat ni, memang semua akan boleh menyebabkan kawasan tu lebih teruk lah. Jadi setakat ni hanya kita menasihatkan yang kita memang ada evidence daripada scientific evidence yang cuka boleh menyebabkan pneumatosis yang belum discharge, to prevent it from discharging. Ataupun kalau discharge pun dia tidak mengeluarkan bisa. Okay? Jadi guna cuka tu hanya untuk memastikan pneumatosis yang belum discharge daripada discharging. Kita boleh mengeluarkan tentacle daripada kulit tu. Okay? Dia bukan meneutralkan bisa. Okay. Air kencing pun tidak meneutralkan bisa. Sebab bisa dah masuk dalam badan, air kencing tak masuk ke dalam badan. Okay. Seterusnya Prof. Okay, betul ke Tori kawasan? Dewan dah jawab. Berapa lama seseorang mangsa itu boleh bertahan dari bisa gigitan binatang berbisa sebelum mendapat bantuan yang sepatutnya? Contohnya Tebuan. Sebenarnya kita tidak ada jangka masa tertentu yang kata 5 minit, 1 minit, 2 saat, tak ada. Sebenarnya mana yang saya cakap tadi, bila terkena sengatan bergantung kepada situasi. Kalau banyak sengatan tu, banyaklah bisa masuk dalam badan kan. So maksudnya kita dapati mungkin lebih cepat atau lebih teruk lah gejala dia. Tapi bila mana dia akan katalah collapse ke mendapat gejala bisa, tidak dipastikan. Jadi terkena saja, segeralah bawa ke hospital untuk mendapatkan perawatan. Jangan tunggulah 2 minit baru nak call Grab. Tak ada. Okay. Terus terkena sebelum dia mendapat lagi teruk di luar, di rumah, pergi ke Jabatan Kecemasan untuk mendapatkan perawatan dan juga pemantauan dalam situasi, dalam environment yang lebih selamat. Alright. Okay. Prof, and to the next question is, apakah tindakan pantas yang boleh dilakukan sekiranya terkena sengatan tebuan tanah, especially pada pesakit asma? Sama juga macam tadi. Same thing. I mean, of course orang yang ada asma ni kita panggil atopi. Dia lebih cenderung untuk mendapatkan reaksi anaphylaxis ataupun hypersensitivity. Tapi dia perlu di-expose dulu daripada sengatan sebelum ni. So seseorang itu mungkin pernah kena sengat sekali, satu ekor sekali, dululah lama, tapi dia hanya bengkak di kawasan tu dan resolve. Tapi badan dia sudah mula menghasilkan so-called sensitize, badan dia sudah menjadi hypersensitize kepada bisa tu. Jadi bila dia terkena sengatan lagi sekali, badan dia akan mengeluarkan respons yang lebih radang lah contohnya. So jadi itulah yang boleh menyebabkan kita panggil timbal balas anaphylaxis. Jadi exposure yang seterusnya tu boleh menyebabkan reaksi yang lebih teruk.
Jadi orang yang ada asma sebagainya sama je dengan orang yang biasa. Mungkin orang asma ni dia lebih risiko untuk mendapatkan reaksi yang lebih ataupun allergic reaction yang lebih mudah lah untuk mendapat allergic reaction. Tapi tindakan je sama je. It's just bring to the hospital. Dan orang-orang yang memang sudah tahu, yang memang ada didiagnosis sebagai allergic kepada sengatan dan sebagainya, mereka akan diberi nasihat untuk berhati-hati dan mungkin dia akan pakai bracelet untuk allergic reaction, dan mungkin mereka juga akan di-prescribe adrenaline ataupun EpiPen yang mereka akan bawa apabila mereka keluar dari rumah, dan bila berlaku reaksi anafilaksis ni, mereka akan cucuk inject adrenaline sendiri. Buat masa ni di Malaysia tidak ada EpiPen lagi, sudah diberhentikan. Jadi kita hanya nasihatkan supaya dibawa ke hospital dengan segera lah. Okay, great. Bagus. The next question will be, soalannya, madu lebah boleh ke pengubat luka? I saw this question same. Okay, so yeah, I mean this is not related to bisa, tapi yes, madu lebah boleh digunakan, memang ada digunakan untuk merawat luka. So saya sendiri pernah melihat seorang doktor haiwan merawat luka gigitan ular yang dari kobra pada anjing, ya. Jadi dia menggunakan manuka honey untuk merawat luka, dan luka berkenaan sembuh dengan baik. Jadi memang adalah property enzim tertentu di dalam honey yang boleh membantu pemulihan luka. Tapi perlu ada yang memantaunya lah. Jangan kita letak honey sendiri, lepas tu tengok semut dah kerumun kan, lagi teruk pula nanti. So memang perlu ke hospital jugalah, dan ada pakar yang memberikan perawatan berkenaan. Alright, so to the next question, adakah sebarang petanda awal yang kita boleh tahu jika ada ular berada di sekitar rumah? Tak ada dapat mimpi apa-apa kata ada ular dekat dalam rumah, tak ada. Jadi yang pasti ialah pastikan kawasan rumah kita bersih, kawasan yang ada lubang tu ditutup, itu saja yang kita boleh buat. Dan bila kita serempak ular dalam rumah tu memang akan agak mengejutkan lah kan. Jadi kita janganlah pula how should I say, buat keadaan lagi teruk dengan cuba menangkap ular tu sendiri. Kita ada servis yang kita boleh panggil untuk mendapatkan bantuan menyelamatkan ular berkenaan. Call 999 sama ada bomba ataupun APM yang datang untuk membantu menyelamatkan ular tu daripada rumah kita. Sebenarnya ular tu yang terancam, bukan kita yang terancam sebenarnya. Ular dalam rumah tu tak natural. Okay? Okay. Seterusnya, saya mempunyai tugasan mengendalikan tikus makmar. So, soalan dia, jika berlaku kena gigitan ketika mengendalikan tikus-tikus di dalam makmar tersebut tu, adakah gigitan tikus tersebut boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan, dan apa suntikan antigen? Okay, tikus dalam makmar sebenarnya tikus yang kontrol, dia bukan tikus liar dekat luar yang kotor tu, ya. Tidak. Jadi dia memang dibiak secara khusus untuk kegunaan saintifik dalam amal untuk uji kaji. Jadi mereka tu lebih terkawal keadaan dia, makanan yang lebih enak, lebih berzat mungkin. Jadi tidaklah sekotor tikus-tikus di luar tu. Dan memang sebarang jenis gigitan haiwan memang boleh mendatangkan risiko jangkitan kuman. So memanglah perlu dibersihkan tempat yang kena gigit tu. Tapi tikus ni taklah macam Dracula besar kan. Tikus dengan gigitan Dracula tu mungkin lebih teruk daripada gigitan tikus. Jadi gigitan tikus ni mungkin kecil saja, tetapi mungkin ada risiko jangkitan kuman juga jika kuman tu boleh masuk ke dalam kulit dan merebak. Jadi cuci kawasan tu dan it should be alright. Cumanya kalau katalah tidak pasti bila you ada pernah mendapat suntikan imunisasi tetanus. So untuk semua gigitan haiwan, sekiranya anda pernah mendapat suntikan vaksinasi tetanus,
5 tahun terkebelakang, maka masih ada 5 tahun tidak perlu mendapat suntikan. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun ataupun tidak pasti bila anda mendapat suntikan tetanus, ya perlu kita menggalakkan untuk mendapat suntikan tetanus booster. Jadi itu perlu dibawa ke klinik doktor, jumpa doktor lah. Klinik pun boleh memberikan anti-tetanus. Okay, dan memastikan kawasan luka tu dibersihkan dengan baik. Okay. Alright. Tetanus tu kancing gigi, penyakit kancing gigi. Kita panggil. Right. So next question, Prof. Kalau kena gigit ular, is it necessary untuk fokus the type of ular? I mean, he or she kena gigit, right? Yes. So macam gelabah. So at the same time, do they need to remember the pattern ular untuk tahu type of ular in order to get correct? Memang kebanyakan kes yang kita dapati ialah gigitan ular ni mangsa tidak nampak ular tu ataupun nampak tapi tidak boleh cam, keadaan dalam gelap atau ular tu dah lari dengan cepat, jadi dia tidak dapat cam ataupun sempat mengambil gambar ular tu. Ataupun nak ambil gambar tapi sebabkan takut terlepas handphone masuk dalam toilet kan, dah tak boleh nak ambil gambar ular. Jadi dalam kes-kes macam ni kita hanya akan menanyakan soalan yang general, macam apa warna ular tu. Kita tidak cakap bentuk kepala, nak kira sisik ular tu, tak adalah. Tak boleh kan, tak ada ular, tak ada gambar. Jadi kita di hospital daripada pemantauan teliti yang kita buat, itulah yang akan menentukan sama ada pesakit itu memerlukan perawatan yang lebih lanjut ataupun tidak. Jadi ada ke tidak ular tu sebenarnya mungkin secondary. Kalau ada bagus, kalau tak ada tidak mendatangkan apa-apa masalah. Kita boleh meneruskan perawatan kita dengan pemantauan yang teliti lah. Walau macam mana pun kena bawa ke hospital jugalah kan. Betul. Okay, so next question, ISID disediakan ke? InsyaAllah ISID akan disediakan, mungkin tapi akan delay untuk session yang kali ini, but insyaAllah we will give the ISID untuk participant, insyaAllah. So the next question is, what is Prof opinion about letak belerang? They ask for sulfite code. Bukan setakat belerang, garam, cuka, macam-macam lagi lah. Konon sebagai pendinding kan, ular tak boleh lalu kan, ataupun haiwan-haiwan dia tak boleh nak lalu kawasan tu. Memang telah banyak lah, ramai pun dah telah cuba, memang tidak berkesan lah. Jadi tak perlulah kita membazir menabur benda-benda ni sekeliling kawasan untuk mengelakkan daripada haiwan liar. Yeah, even tabur belerang also ular boleh cross, yes. Lalu atas belerang tersebut. Yes. So the next question is, betul ke sengatan lebah boleh dipulihkan dengan madu lebah itu sendiri? Prof dah jawab tadi, right? Jawapan dia no, it's not that. Madu lebah tu produk lain. Yang sengatan lebah tu dia efek dia yang lain. So memang tidak. Maksudnya kalau kena sengat lebah, dia suruh makan ke suruh letak? Dia suruh letak. Ayatnya boleh digunakan dengan madu lebah. Jawapan dia tak. Jawapan dia tidak. Okay. So the answer is no. So the next question. That's an interesting question. Okay. Next question is, ada ke jenis ubatan general untuk menangani alahan anafilaksis yang boleh diguna tanpa preskripsi doktor? Buat masa ni tak ada. Semuanya yang antihistamin dan sebagainya adalah ubatan preskripsi. Jadi memang perlu datang ke hospital. Walaupun contohnya yang saya cakap tadi, orang tu memang tahu dia memang ada alahan, memang ada severe allergic reaction before, dan preskripsi yang biasanya akan bagi ialah EpiPen. Maksudnya adrenalin dalam pen tu yang memang guna untuk pesakit tu sahaja. Dan perlu ada latihan macam mana nak gunakan juga. Jadi bukan setakat macam beli gula-gula dekat kedai mamak je lah, bukan. Memang tak ada. Semuanya perlu dipreskripsi dan diberi ubatan yang terkawal. Buat masa ni tak ada. Boleh saya detailkan soalan tu tak, Prof? Berkenaan dengan ubat tersebut, macam tadi Prof ada mention pasal paracetamol. Is it possible untuk pesakit tersebut makan Voltaren, Ponstan walaupun dia tak tahu ular apa yang gigit? Dia
you kena pastikan yang itulah saya kata tadi, yang paling mudah itu is just Panadol untuk tahan sakit. Itu pun sebenarnya untuk sakit yang antara minima dan moderate. Sakit yang biasa gigitan ular ni sakitnya ada lebih sakit lagi daripada yang boleh dikontrol oleh Panadol. Okey. Contohnya ubat yang lain yang you mention tadi ialah Voltaren, itu semua tu sebenarnya boleh menyebabkan masalah dari pendarahan juga. Jadi itu kita tidak galakkan dan saya rasa itu memerlukan preskripsi juga. Dia tidak boleh dibeli off counter kan. Okay, so untuk semua kena makan paracetamol yang selamat. Tak mesti makan lah, tak perlu makan pun. Kalau you dapat cepat sampai ke hospital dengan segera, you don't need to control the pain. Katalah yang makan ubat ni contohnya duduk berhari-hari dalam hutan dan tak boleh nak keluar lambat, ataupun helikopter tak boleh nak masuk hutan that night because it's dark. Jadi mungkin ambil masa. Jadi kalau dia ada paracetamol tu mungkin boleh mengurangkan sakit sedikit lah untuk tahan sehingga dia dibawa keluar. Kita adalah kes-kes yang macam ni juga yang berlaku macam ni, yang kejadian berlaku sangat jauh di pendalaman, contohnya di Sabah Sarawak, dan contohnya di Pahang itu ada orang sangkut di Fraser Hill, susah nak keluar, tak boleh nak keluar. Jadi dia hanya boleh direscue pada keesokan harinya. Jadi malam tu kita nasihatkan okeylah boleh makan some paracetamol untuk kurangkan sakit. Dia tidak, how should I say, setiap kali kena gigit makan Panadol, tidak. Kalau dapat cepat keluar, there's no need for you to take the ubat-ubatan di tempat kejadian. Okay, I think this going to be the last questions lah, Prof. Okay, salam Prof. Ingin tahu mungkinkah atau bolehkah seseorang menyuntik bisa ular yang telah diluted dan membina immunity? Kalau boleh, adakah ia legal? Dan setahu saya tiada orang di Malaysia membuat demikian. Dan jangan jadi orang pertama lah. The answer is no. It's not dangerous. It's dangerous. It can cause some issue with your own health. It has to be under control situation. Jangan jadi kuda lah. Itu je. Sebab antivenom dibuat oleh kuda kan. Kita suntik bisa yang telah dinyahkan dia punya potensi dia ke dalam kuda untuk dia buat antibody. Jadi itu kita ambil untuk jadikan antivenom. Jadi yang dia cakap ni untuk diri dia. Memang ada orang pernah buat nak cuba suntik diri dan sebagainya, tapi tidak, dia pun ada banyak what do you call dia punya complication after the injection of venom as well. Dia pun ada kehilangan jari juga orang tu. Okay, so memang kita tak galakkan lah untuk masyarakat buat eksperimen sendiri. Okay, so sorry sebab tadi kata last question, tapi saya perasan sebab saya close ada satu lagi question I think I want to answer. I hope probably answer soalan tu. Dia tanya kalau kena gigit binatang berbisa, let's say, boleh ke tumbuk biji asam jawa and then sapukan kat tempat tu? Contoh kena gigitan tebuan. Buat masa ni tak adalah, you rasa sejuk je. Ya, tidak, asam jawa tu tak serap ke dalam kulit dia. Sebab dia kena sengat tu dah masuk ke dalam badan dia kan. Jadi asam jawa tidak menetralkan. Sama macam air kencing tadilah. Dia tidak menetralkan bisa. Okay. Alright. Okay, so far itu sahajalah soalan. Tamatlah Q&A kita pada hari ini dan session kita pun dah almost tamat lah. Anyway, thank you so much Prof for a great talk and discussion on this topic again. And thank you for everyone, penganjur, technical support Muhammad Azizi, our pengerusi Dr. Mashita Muhammad Lokman, our colleague Staff Nurse Asif, Staff Nurse Zulaiha, and also Encik Syahdiza Dahalan. And also thank you so much to everyone yang join our program. I just want to promote here, next kita ada siri 2 pada 31 Mac dan kita akan promote on email lagi. So untuk itu sahaja untuk petang ini. Sebelum kita tutup majlis kita dan program kita pada petang ini, mari kita bersama-sama membaca tasbih kifarah dan suratul As.
Alright, thank you so much everyone. Yang baik datang dari Allah, yang kekurangan itu datang dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Prof. Okay, thank you. Thank you. Bye. Bye.